Bismillahirrahmanirrahim. Kenyataan yang keempat, ta'rif sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib diketahui dengan tafsir itu, iaitu 20 sifat. Yang pertama, wujud, artinya ada, dimaknakan dengan tetap, benar dan sungguh, yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, yang tiada dikeranakan dengan sesuatu kerana. Maka wujud itu di sisi Imam Fakhrul Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan ia ain mawjud dan bukan lain daripada ain mawjud. Maka atas qaul ini adalah wujud itu haliyah yang mendapati antara ada dengan tiada. Tetapi pada pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, wujud itu ain mawjud, yakni wujud itulah zat mawjud, kerana tidak disebutkan wujud melainkan kepada zat. Barang diingat tentang percayakan wujud Tuhan. Tuhan itu ada, bukan sahaja di sisi agama Islam, bahkan semua agama dalam dunia ini mengaku mengatakan Tuhan itu ada, sebagaimana firman Tuhan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah." Surah Luqman ayat 25. Artinya, dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu, siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya berkata mereka itu Allah yang menjadikan. Yang kedua, qidam, artinya sedia. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan, kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu yang ada. Yang demikian tak dapat tiada, keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu, nescaya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripada yang mengadakan. Yang demikian itu batil. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan qidam, jadilah ia qadim. Misalnya disebut Zaid apabila dikatakan ia bersifat dengan anjur, nescaya disebutlah ia dengan penganjur. Di dalam ilmu tauhid ini ada satu perkataan yang sama maknanya dengan qadim, iaitu azali. Setengah-setengah ulama mengatakan kedua perkataan ini sama maknanya, iaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Dan setengah ulama yang lain pula berkata, antara kedua perkataan qadim dan azali ini ada beza, iaitu qadim itu disebutkan pada perkara yang ada, yang mawjud sahaja, seperti zat Allah qadim dan kudratnya qadim. Adapun azali itu disebutkan pada perkara yang ada, yang mawjud, seperti zat Allah Ta'ala dan kudratnya azali, dan pada perkara yang tiada, yang ghair mawjud, seperti yang menyerupai Allah itu azali. Maka qadim itu khas dan azali itu am. Tiap-tiap qadim azali dan tidak boleh akas. Ini tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim. Adalah qadim dengan nisbah kepada nama, terbagi kepada 4 bahagian. Pertama, qadim sifati, tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Kedua, qadim zati, tidak ada permulaan zat Allah Ta'ala. Ketiga, qadim idhafi, terdahulu sesuatu atas sesuatu, seperti terdahulu bapa nisbah kepada anak. Keempat, qadim zamani, lalu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya setahun. Maka qadim hakiki, qadim sifati dan qadim zati tidak harus dikatakan lain daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, baqa, artinya kekal, sentiasa ada, tiada akhir. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Adapun yang lain daripada Tuhan ada juga yang kekal, tiada binasa selama-lamanya, tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki, yang sebenar. Bahkan kekal aradi yang mendatang jua, seperti syurga, neraka, loh, arash, qalam, kursi dan roh. Maka perkara yang tersebut ini dikatakan kekal kerana mendatang, tak kala bertakluk kudrat irada Allah Ta'ala pada mengekalkannya. Peringatan, segala jisim semuanya binasa, melainkan ajbuz zanab, tulang kecil seperti biji sawi, duduknya di tongken manusia. Itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak. Jisim sekalian Nabi-Nabi
dan jisim orang yang mati perang fi sabilillah, maka ketiga-tiga ini kekal juga, tetapi kekalnya aradi. Yang demikian nyatalah perkara yang diiktibarkan permulaan, dan kesudahan itu terbagi kepada tiga bahagian. Pertama, tiada permulaan dan tiada kesudahan, iaitu zat dan sifat Allah Ta'ala. Kedua, ada permulaan tetapi tiada kesudahan, iaitu syurga, neraka dan sebagainya, yang 10 perkara di atas. Ketiga, ada permulaan dan ada kesudahan, iaitu segala makhluk yang lain daripada 10 yang tersebut di atas. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, sama ada pada zatnya, atau pada sifatnya, atau pada perbuatannya, dan sama ada yang baharu yang telah ada, atau yang belum ada. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Tuhan berserupa dengan yang baharu, pada zatnya, atau pada sifatnya, atau perbuatannya. Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada zatnya, iaitu sesungguhnya zat Tuhan, bukan ia jihrim, dan bukan ia arad, dan tiada sekali-kali zatnya berdarah, berdaging, bertulang, dan bukan jenis leburan, jenis tumbuh-tumbuhan, dan tiada ia di dalam pihak, dan tiada baginya pihak-pihak, tiada ia di dalam tempat, tiada ia dalam masa. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya itu, iaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu, kerana sifat Tuhan itu qadim lagi azali dan melengkapi takluknya. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu bertakluk pada setengah perkara jua. Seperti samak Tuhan bertakluk ia pada segala yang maujud, dan samak yang baharu bertakluk kepada setengah jua, iaitu pada suara sahaja. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain, tiada serupa dengan sifat Tuhan. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada perbuatannya, iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baharu, kerana perbuatan Tuhan memberi bekas bersalahan perbuatan yang baharu, dan perbuatan Tuhan tiada berkendak kepada wasitah, perkakas, dan kepada taulan, tiada mengambil faedah pada perbuatannya dan hukumnya, dan lagi perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Sesungguhnya ada perkataan dalam Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah, maka perkataan itu hendaklah kita i'tiqadkan sabit secara yang layak dengan Allah, yang maha suci daripada berjisim dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala jua. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat, dan orang-orang yang mengikut sahabat, dan orang-orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat, yang dinamakan ulama mutaqaddimin. Tetapi ulama mutaakhirin telah berkata, adalah perkataan yang tersebut dalam Quran dan hadis mengatakan muka dan tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang dikehendaki dengan muka itu zat, dan yang dikehendaki dengan tangan itu kudrat. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama itu ditakwil, yakni ditanggungkan dengan perkara yang munasabah daripada segala sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Maka di antara i'tiqad ini yang lebih sentosa ialah i'tiqad ulama mutaqaddimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita telah membaca kitab tadi, dan kita sambung pada siri yang akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa' ma'as salamah.